Okey, kita sambung balik. Tadi kita dah tengok dah tadi tentang negara Itali, Jerman dan juga Madinah. Soalan saya sekarang ni, macam mana kita Malaysia bentuk bangsa kita? Malaysia bentuk negara Malaysia tanpa pertumpahan darah. Dan kita hanya gunakan berkat kebijaksanaan pemimpin kita. Pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan rombongan London pergi minta kemerdekaan hanya menerusi rundingan sahaja. Kita adakan Perkataan Murni dan tolak ansur antara 3 kaum terbesar negara kita, Melayu, Cina dan India. Itu negara kita nak bentuk negara bangsa kita. Easy. Sebab itulah kelas, kalau awak tengok orang Indon, orang Indonesia ni, kalau dia cerita pasal kewarganegaraan, mereka sangat patriotik kepada negara mereka. Sebab apa? Sebab mereka susah dapat kemerdekaan daripada Belanda. Compare dengan negara kita, kita senang dapat kemerdekaan. Bukan senang tak, susah. Tapi kita gunakan kebijaksanaan. Bagi orang Indon, dia gunakan keringat dia. Kalau awak tengok Indon lah, kalau awak perasan dulu isu terbalikkan bendera semasa sukan C kot yang kita jadi tuan rumah 2018. Time tu kita punya sport ministry kita, KJ dah minta maaf dah. Kami minta maaf, kami terbalikkan bendera anda. Dan kita dah kira okey lah minta maaf. Tapi mereka tak boleh terima sampai mereka bakar bendera Malaysia, mereka terbalikkan kembali bendera Malaysia. Itulah cerita dia. Okey, kembali balik kepada slide kita. Okey, yang kedua kita tengok 3.2 ciri-ciri negara dan bangsa. Dalam bab ini kita akan tengok asas negara bangsa sejak daripada zaman KMM lagi. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan, inilah kita punya base kita. Ciri-ciri negara dan bangsa. Jadi, siapa-siapa negara dan bangsa dia ada keempat ciri ni, yes, dianya boleh jadi sebuah negara. Okay. Kenapa? Pertama sekali ialah negara. Okay. Negara ini ialah wilayah yang penduduk sepadan dan pemerintahan yang sendiri dan berwibawa. Saya yakin mana-mana negara kat dunia ni memang ada pemerintahan sendiri. Tak ada lagi negara yang ada negara tapi diperintah oleh orang lain ataupun proksi-proksi lain. Tak pernah wujud lagi. Jadi, mereka ada sistem politik dia sendiri. Mereka ada peraturan kerajaan dia sendiri. Sebagai contoh, kita Malaysia ni, kita ada Persekutuan Tanah Melayu dulu, PTM. Sebelum jadi kepada Malaysia. Okay. Yang kedua, perlembagaan. Perlembagaan ini merupakan peraturan tertinggi. Mana-mana negara kat dunia ini, kalau awak tengok, mesti ada perlembagaan, iaitu undang-undang. Tak ada negara yang tak ada undang-undang. Sebabnya satu je kelas. Cuba bayangkan, contoh soalan kebat keluar. Apa jadi kalau negara tiada perlembagaan? Mesti banyaklah kucak-kacir, haruk-piruk, macam-macam lagi. Sebab itulah semua negara kat dunia ni ada perlembagaan. Sama ada ketat dengan tak ketat lah bezanya. Contohnya kalau Korea Utara ni, semua benda dia nak kontrol. Kalau negara-negara yang macam moderate macam kita ni, okey lah, boleh tolerance lah. Jadinya, negara kita ada undang-undang kita. Kita panggil sebagai Perlembagaan Persekutuan, PP. Jadi inilah undang-undang tertinggi dalam negara kita. Nombor 3, bangsa. Bangsa ni kita teraskan kepada sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah. Saya tulis sebagai manusia. Jadi manusia-manusia tersebut mendiami dalam wilayah tersebut, kita panggil sebagai bangsa. Mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat, kesenian dan pengalaman sejarah. Jadi bila ada persamaan antara empat benda ni, kita jadikan sebagai satu bangsa. Okey.
Jadi, bangsa inilah yang kita kumpulkan kaum-kaum yang ada, kita wujudkan sebagai bangsa Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kita panggil sebagai bangsa Malaysia. Okay. Dan last sekali, kerajaan. Kerajaan merupakan pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sebuah negara. Kerajaan bertindak menerusi pengaman dan penentu arah kepada masyarakat sesebuah negara. Sebab itulah penting. Kita hari ini, kita memang ada kerajaan. Kelas. Jangan tertukar kerajaan dengan negara. Okay. Negara kita tetap Malaysia. Kerajaan ini, kerajaan yang mentadbir negara kita. Seperti hari ini, kerajaan kita ialah kerajaan daripada Parti Pakatan Nasional. Kalau sebelum ni daripada Pakatan Harapan. Itulah kerajaan-kerajaan yang mentadbir negara kita. Dalam kerajaan ada 3 lagi branch yang kita akan tengok lepas ni lah. Dalam bab 2. Dalam bab 6 saya rasa. Okay, faham bab ni Next lagi, kita tengok lagi. Kita tengok ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pertama, wilayah. Wilayah-wilayah ini merupakan kawasan tempat tinggal rakyat. Tempat tinggal rakyat. Inilah wilayah dia. Tempat tinggal rakyat. Tinggal rakyat. Saya tak ada pen ni. Kalau dapat lagi cantik tulisan saya ni. Okay. Di mana kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja dipanggil sebagai wilayah pengaruh. Sebagai contoh, Empire KMM meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu serta ke Sumatera. Sebab inilah wilayah KMM. Nombor 2 ialah kerajaan. Kerajaan merupakan orang yang bertadbir dalam wilayah tersebut. Kalau contoh kerajaan kita, kerajaan yang ada ialah kerajaan KMM. Okay. Nombor 3. Zaman dulu ni, zaman KMM kita cerita ni, ada lagi kerajaan seperti kerajaan Aceh, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Lambang-lambang. Lambang juga penting. Lambang merupakan simbol atau tanda yang mempunyai identiti sebuah negara. Saya tulis identiti. Jadi, kita ada own identiti kita. Digunakan sejak daripada KMM lagi. Sebagai contoh, BM. Iaitu bahasa Melayu. Alright. Ataupun yang lain kita boleh guna pakai seperti alat-alat kebesaran. Seperti nobat. Seperti regalia. Dan sebagainya. Ini lambang kita. Seperti contoh lambang bulan sabit dan juga bintang. Itu menandakan bahawa kita sebuah Islam dalam negara kita. Seterusnya lagi ialah rakyat. Rakyat ni orang yang menaungi dalam kerajaan tersebut. Undang-undang, setiap kerajaan ada undang-undang sendiri. Kalau kita ada hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Dan last sekali, kedaulatan. As long as kami setia kepada raja tersebut, itulah kedaulatan ataupun sovereignty kerajaan kami. Kebat. Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni? Senang saja, apa pentingnya undang-undang? Saya ceritakan tadi, memang semua negara dekat dunia ni ada undang-undang. Sebab apa? Demi mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Ingat balik kebat saya jawab macam mana. Kebat saya suruh buat kebat. Kebat pula ada 2. Kebat holistik dengan analitik. Saya rekomenkan awak, saya ajar awak buat holistik. Di mana ada apa? Fakta, huraian, contoh, kesan. Okey. Kalau tak mampu nak buat panjang lagi, repeatkan lagi. Fakta, huraian, contoh, kesan. Kalau analitik, iaitu F,
F sahaja. Faham semua? Faham. Okey, yang ketiga, kita masuk kejap lagi.